الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحييكم بالتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آنم الإنسان ما لم يعلم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد. Alhamdulillah, puja-puji tertentu dirafakkan bagi Allah Ta'ala, Tuhan ta'rif sekalian alam. Dialah Tuhan yang layak disembah dengan sebenar-benar sembah, dan Dia juga lah Tuhan yang telah menciptakan kita, yang pada asalnya daripada setitik air yang tidak bererti dinamakan ia sebagai mani. Lalu disimpan di dalam sebuah empangan yang kukuh dinamakan ia sebagai rahim ibu. Dalam tempoh dan waktu yang ditetapkan, maka lahirlah kita ke dunia ini diiringi dengan nikmat-nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebesar-besar nikmat yang kita perolehi pada malam mulia ini adalah nikmat Islam dan iman. Selawat beserta salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ke atas ahli keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti jejak langkahnya. Alhamdulillah. Syukur kita kehadrat Allah Ta'ala pada malam mulia ni dapat lagi sama-sama kita berkumpul di dalam rumah Allah Ta'ala yang mulia ini. Dinamakan ia sebagai Masjid Melayu Pekan Teluk Intan Perak Darul Ridwan, bagi membicarakan sebuah risalah yang ditinggalkan dan dititipkan sebagai wasiat kepada anak watan oleh Duri Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak, Sultan Alang Iskandar Shah Qaddasallahu lahu, yang mana meninggalkan mutiara yang berharga kepada kita, dinamakan akan dia sebagai Risalah Iskandar Shah. Dan kita telah sampai kepada pengajaran. Pada siri lalu kita sampai pengajaran pada muka surat 13, yang mana telah kita bicarakan apa kata tuanku, maka apabila ada dalam sembahyang, jagalah hati kita. Apabila kita berada dalam rumah orang, jagalah mata kita. Apabila kita berada di dalam jamuan, peliharakanlah perut kita. Apabila kita berada di dalam majlis keramaian, maka peliharakanlah lidah kita. Maka kita sambung pada hari ini dan lagi ingatkan oleh dua perkara dan lupakan olehmu dua perkara. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa bi'ulumihi fi kitabihi wa nafa'ani fid darainil amin. Kata pengarang kitab rahimahullahu ta'ala, dia agak ada hamingnya. Dan lagi ingatkan olehmu dua perkara dan lupakan olehmu dua perkara. Maka mana yang kita hendak ingat? Yang pertama, ingatkan Tuhanmu. Yang kedua, ingatkan kematianmu. Ini kata Paduka Seri Sultan Perak, Sultan Alang Iskandar pesan pada kita, ingatlah kepadamu akan dua perkara dan lupakan olehmu dua perkara. Jadi dua perkara yang kena ingat tu apa? Ingatkan Tuhanmu. Yang kedua, ingatkan kematianmu. Maka mana dua perkara yang hendak kita lupakan? Yang pertama, lupakan kebajikanmu.
cinta pada orang lain. Yang kedua, lupakan kejahatan orang lain kepadamu. Ini pesan dia. Hak yang paling penting nak ingat dalam dunia waktu ketika ini apa dia? Iaitu kematian Tuhan kita terlebih dahulu. Daripada segenap perkara yang kita nak lakukan adalah kita ingat Tuhan terlebih dahulu. Ini namanya makam ihsan. Makam ihsan. Kita saya cakap pada orang, ihsan lah tuan-tuan, ihsan. Ihsan lah tuan-tuan, ihsan. Banyakkan ihsan, insya-Allah. Apa tu ihsan? Bukan selangor Darul Ihsan saja. Insya-Allah tabarakallah taala anhu. Ihsan tu apa dia? Kata mana Jibril alaihi wassalatu wasalam ketika bertemu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia tanyakan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Islam, ditanyakan tentang iman, ditanyakan tentang ihsan. Jibril tanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, akhbirni anil ihsan." Muhammad, khabarkan kepada aku berkaitan ihsan. Apa tu ihsan? Nabi mengatakan, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yara. Kata dia, ihsan itu adalah kamu beribadat menyembah Allah seakan kamu melihat Allah Ta'ala itu. Tetapi kalau kamu yakin yang kamu tidak dapat melihat Allah, yakinlah Allah melihat kamu. Hak tu, insya-Allah. Jadi itu sebab kita diperintahkan, ini ulil amri pada kita ni dulu ni, masya-Allah. Apa dia? Benda pertama yang jangan sekali-kali kita lupa iaitu Tuhan kita. Ini apa maksud fa il apa an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yara? Maksud dia iaitu kita buat kerja sungguh-sungguh, sentiasa sabit atas kita, hati kita tu mengatakan Allah tu sentiasa ada dengan kita. Sentiasa ada dengan kita. Contoh, saya dalam pejabat, lalu ketika itu saya ni nampak bos, ada bos di situ, insya-Allah. Apakah berani saya nak buka Facebook atau berani saya nak buka apa nama benda lain selain daripada kerja, ataupun saya berborak-borak? Tentu saja tak berani. Kenapa? Kerana bos ada depan mata kita. Tetapi kalaulah bos tu kita tak nampak, kita kena yakin bos tu nampak kita. Dengan cara apa? Ada CCTV, ni bos tengok aku dah ni, masya-Allah. Ini dikatakan gitu, masya-Allah. Macam kita lah, kita ni ditakut jika sesuatu itu menimpa atas kita. Kita ni jenis kaki tekan pedal minyak sampai berdiri gitu kan kalau bawa kereta tu. Tengah laju sampai di Slim River, kita tahu di situ ada satu AES, kamera speed trap. Insya-Allah tabarakallah. Apa akan buat? Berbondong-bondong akan brake. Sebab takut ada yang melihat kelakuan itu tadi, kesalahan yang dilakukannya tadi. Itu sebab di sini yang pertama wajib kita ingat adalah ingat Tuhan kita, ingatkan Tuhan kita. Itu sebab ada orang dia bila nak buat jahat tetapi dia teringat kepada Tuhannya, maka Tuhannya akan gantikan yang baik untuk dia. Catalah, ketika itu disebutkan dalam satu cerita bahawa sungguhnya ada seorang ini dia nak mencuri. Kan hadis Nabi tu hadis panjang. Nabi kata, barang siapa yang berniat untuk melakukan kebaikan, diberikan kepadanya satu pahala walau dia tak buat lagi. Dan apabila dia mengerjakan kebaikan tersebut, Allah ganjarkan pahalanya, gandakan pahalanya dari 10 hingga 700 kali ganda. Ini kalau kata berniat, saat lagi aku nak derma lah, kata kejap lagi aku nak pergi menderma, maka ketika itu dah dicatat sebagai seorang penderma. Kemudian betul-betul dia pergi di tabung masjid dan dia masukkan tak besar, 5 kupang je kata orang Kedah, macam masuk pos 5 kupang, ting bunyi tabung tu. Masya-Allah tabarakallah taala anhu. Maka ketika itu Allah gandakan dia punya pahala tadi seperti 10 kali sedekah hingga ke 700 kali sedekah. Itu kalau buat baik. Sekarang ni dia ni berniat nak buat jahat. Lagi aku rasa nak pecah tabung masjid lah. Pasyak orang balik rasa macam nak kupil ke masjid ni, kata masya-Allah. Niat ada, Allah tak letak lagi dia punya apa nama dosa tadi, catatan dosa belum lagi. Allah kata fantaziru, maka tunggulah olehmu. Masya-Allah berkah. Tunggu siapa? Malaikat. Tunggu dulu, jangan tulis dulu malaikat, oi, kata masya-Allah, sampai dia buat. Maka ketika itu ini orang pun pergi ke masjid. Bila masuk ke masjid, cadang nak curi tabung, line semua dah clear, apa semua dah ada, dah cukup sempurna, waktu yang sesuai, alatan dah bawa. Ketika dia masuk tabung masjid tu betul-betul dengan nama Allah Ta'ala, ada nama Allah, dia pun nak kopi depan atas. Allah, teruknya perbuatan saya ni, masya-Allah.
Allah ganjarkan kepada dia disebabkan dia tak jadi buat, dihapuskan baginya dosanya yang lalu, satu dosa, dan ditambahkan baginya pahala kerana meninggalkan kejahatan. Jangan kita cerita bahawa amal soleh ni hanya sembahyang, hanya Allah SWT baca Quran, hanya selawat, istighfar, itu je baik. Tak. Berusaha meninggalkan keburukan, berusaha meninggalkan diri daripada kejahilan, itu juga termasuk ibadat, insyaAllah. Macam mana kita nak buat ibadat kalau kejahilan masih ada dengan kita, insyaAllah? Atau macam mana kita nak buat ibadat kalau kita ni ahli yang memang sabit dengan maksiat, insyaAllah. Tabarakallah ta'ala anhu. Itu sebab bil ilm. Dulu ada, kalau cerita salafun salih, ada orang yang siang harinya dia mencuri, malam harinya ibadat. Siapa tu? Fudail bin Iyad, insyaAllah. Fudail bin Iyad, makam dia dapat makam kekasih Allah. Dia dapat makam tu waliullah, dalam dambaan Allah Ta'ala, dalam kasih sayang Allah Ta'ala. Fudail bin Iyad. Kenapa? Kan tiap malam dia berdoa kepada Allah Ta'ala dengan bersungguh-sungguh, ya Allah, janganlah jadikan diri aku orang jahat. Kalau dulu dia biasa mencuri 1000, dia berikhtiar tak nak mencuri, tapi dia buat juga perbuatan ni, tapi curi 100. Mana kurang, dia cuba kurangkan. Kata kalau kata nak berhenti takat habis terus, ada manusia boleh buat macam tu, ada, tapi ada juga yang tak boleh, dia berhenti slow-slow, pelan-pelan. Itu kata pengarang kitab rahimahullah ta'ala. Yang pertama sekali, ingat Tuhan. Apa saja kelakuan, ingatkan Tuhan. Itu sebab kan dalam satu cerita tentang kisah tabi'in, yang mana ada seorang wanita berlari dalam hujan minta tumpang rumah dia, insyaAllah. Minta tumpang rumah dia. Hak ni laki bujang, insyaAllah. Minta maaf, laki bersendirian, maknanya tak ada pasangan hidup, insyaAllah. Ketika itu perempuan tadi tidur di satu kamar, dan dia lihat perempuan itu dari luar, perempuan basah tubuhnya, insyaAllah, tabarakallah ta'ala, naik berair, kata orang, insyaAllah. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa ta'ala menguji hambanya tadi dengan perempuan tadi. Terdetik dalam hatinya, seronok kalau dapat berzina ni, insyaAllah, tabarakallah ta'ala. Kebetulan ada suatu lilin di tepi dia, dia cucurkan jarinya. Ketika dia cucur, pada mula pertama dia duk tahan, lama tak tahan. Bila tak tahan dah melecur, apa kata dia? Kalaulah saja api di dunia aku tak boleh tahan, macam mana dengan api neraka Allah Ta'ala di akhirat kelak? Jadi mana apa? Dia ingat dirinya akan dibalaskan oleh Tuhannya. Jadi kalau orang yang sentiasa ingatkan dirinya kepada Tuhannya, maka tidak akan lupa dia untuk berbuat kebaikan dan amal untuk bekal akhiratnya. Ni kata Seri Paduka Baginda Tuanku. Baik. Yang kedua apa dia? Nak jadi orang yang terbaik, ingatkan kematianmu. Kalau kita tengok bahasa tuanku, apa kata dia? Bukan dia kata ingat Tuhanmu, ingat kematianmu. Tak, dia kata apa? Ingatkan. Ada perkataan kan tu. Makna kita sendiri hari-hari kena remind pada diri kita. Kita kena bagi tahu, engkau ni akan mati, yuk. Engkau ni akan mati, engkau akan mati, yong. Kata Nabi sallallahu ta'alaan, peringat diri kita. Sebab kata Nabi SAW, sebijak-bijak manusia ialah orang yang banyak mengingati kematian, namun bukanlah dia minta untuk mati. Ada pula orang dengar, ya Allah Ta'ala, lu hidup matilah, ya Allah, baik lebih mati, ya Allah, oi. Dia mengeluh, insyaAllah. Hak tu bukan orang cerdik, insyaAllah ta'ala. Itu orang yang putus asa dengan rahmat Allah. Ini orang putus asa dengan rahmat Allah Ta'ala. Tapi orang cerdik itu mana? Orang yang banyak mengingati mati, yakni orang yang mengingati apakah persiapan yang akan dibawa ketika mati. Mati kan, kalau aku tak buat amal soleh, apalah bekal aku nak bawa jumpa Allah Ta'ala. Hak tu fikir, bukan kata takat fikir nak mati. Bukan cerita takat nak mati. Dia fikir apa bekal yang aku nak bawa untuk menuju ke gerbang kematian. Kerana gerbang kematian inilah suatu jalan ataupun suatu langkah yang akan mendekatkan kita kepada Allah. Dan ini juga merupakan syarat seseorang untuk dapat nikmat masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala. Sehebat mana pun manusia itu, segagah mana manusia itu, sedekat mana ia dengan Allah, sebesar mana pun serbannya pada pandangan manusia sekalipun, itu bukan syarat untuk dapat bertemu Allah Ta'ala. Syaratnya bang, al-maut, kematian. Itu sebab Al-Habibullah Khalilullah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita pun, walaupun dia kekasih Allah, dia dah menghadap Allah ketika hidup Isra Mi'raj, dah tengok syurga, dah tengok neraka,
tetapi pengakhiran daripada usaha dia apa yang Allah Ta'ala berikan kepada dia? Al-maut, kematian. Boleh saja ke kalau kata Nabi, kau tak payah matilah, terus masuk syurga? InsyaAllah barakallahu ta'ala. Tak lepas juga. Karena syarat untuk masuk syurga tadi, kematian. Jadi bila seseorang yang bercita-cita untuk masuk syurga Allah Ta'ala, dia akan mempersiapkan dirinya untuk mati. Dia akan siapkan diri dia untuk mati. Bagaimana mati aku? Kalau matinya buruk, maka buruklah balasannya. Ini kata Sayyidina Uthman Al-Affan radhiyallahu ta'ala anhu, ketika mana beliau itu melalui di Baqi', kuburan Baqi'. Kuburan yang masyhur ada dua, kalau kita tahu. Yang pertama Mal'am, yang kedua Baqi', masya-Allah. Baqi' di Madinah, di Masjid Nabawi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Sayyidina Uthman memandang kepada Baqi', apa kata Sayyidina Uthman? Inilah dia tempat permulaannya. Siapa yang selamat di sini, dia akan terus ke syurga Allah Ta'ala. Tapi siapa yang buruk di sini dah buruk, maka tak terselamatlah ia daripada azab yang akan ditimpakan oleh Allah Ta'ala tadi. Itu sebab kematian ini adalah barang yang paling dicemburui. Paling yang dicemburui, Masya Allah. Itu sebab bila disebutkan istilah mati, bila disebutkan istilah tentang maut, tiap-tiap malam Nabi suruh kita ingatkan diri kita. Bagaimana? Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tiap malam sebelum tidur. Surah Al-Mulk. Masya-Allah. Maha suci Allah Ta'ala yang setiap kekuasaan taklukan dunia ini berada di dalam genggamannya. Takbiran dunia ni ada dalam kekuasaannya. Allazi khalaqal maut, dialah Allah yang menciptakan kematian, wal hayat, dan kehidupan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kenapa Allah jadikan kematian itu sebagai ujian kepada kamu? Ayyukum, siapa daripada kamu, ahsanu amala, yang terbaik amalnya. Ini yang Paduka Seri Sultan mengingatkan kita, ingatkan kematianmu. Kerana mati itu tak bersyarat. Tak ada syarat mati, insya-Allah. Syarat, kalau orang kata nak mati ada syarat, insya-Allah tak betul. Ngapa dia mati? Insya-Allah barakallahu taala. Kerana kencing manis, insya-Allah. Kencing manis. Itu syaratnya? Bukan. Itu sebab saja, insya-Allah. Sebab, syarat tak ada. Yang muda mati, yang tua mati, yang kaya mati, yang miskin mati, marhain mati, bangsawan mati, rakyat mati, kerabat dan raja mati. Semua mati. Walaupun ketika kucar-kacir alam sedang berlaku, kiamat sedang berlaku, tidak akan dapat melepasi perjalanan menuju ke mahsyar, melainkan Allah matikan dulu semua. Ada bukan kata kiamat jadi dah jom bondong-bondong pergi mahsyar. Tak. Allah matikan semua sekali. Termasuk dengan si pencabut nyawa pun Allah matikan. Bukan dia kata manusia tu saja. Si pencabut nyawa pun mati. Itu Allah kata kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap yang mempunyai nafas itu pasti akan mati. Tiap yang bernafas pasti akan merasakan kematian. Masya-Allah. Jadi itu sebab kata pengarang kitab rahimahullah ta'ala, ingatkan dirimu tentang kematianmu. Macam mana mati kita? Kaya kita menjaminkan mati kita elok kah? Sayyidina Uthman Al-Affan radhiyallahu ta'ala anhu, makamnya hanya seketul batu nisan aja di atas kepala. Seketul batu nisan di Baqi'. Masya-Allah barakallahu ta'ala. Keliling tu batu-batu jalanan, tak ada ditatahkan belian, tak ada ditatahkan macam kita minta maaf sebut. Di Malaysia ni canggih lagi. Kita pakai kepuk nisan. Masya-Allah barakallahu taala. Tempah 1000 lebih, kadang ada yang 2000. Masya-Allah barakallahu taala. Yang mungkin grand sikit agak nampak kaya, kita tahulah mungkin dia pakai kepuk kayu ke, kayu cengal ke dan sebagainya. Ala kulli hal, Uthmanul Affan itu bapa Islam paling kaya sekali. Orang Islam yang paling kaya sekali, yang mana kekayaannya 1400 tahun dulu sampai sekarang tak habis lagi. Dia punya kekayaan tak habis lagi. Bahkan kerajaan Saudi banyak berhutang dengan Sayyidina Uthman Al-Affan. Telaga yang Sayyidina Uthman Al-Affan beli dulu sampai hari ini masih keluarkan air, dan air itu menyalurkan kepada perut-perut orang yang ada di Saudi. Di Saudi bukan harap telaga Zam-Zam ya. Zam-Zam ni untuk orang tunai haji. Zam-Zam ni bukan boleh salur pergi ke rumah. Oh ustaz, untung orang Saudi ustaz mandinya pakai Zam-Zam. Mana ada orang Saudi mandi pakai Zam-Zam? Air Zam-Zam ialah air yang dimuliakan sehingga dikatakan makruh
kata guru kami, hampir saja mencapai kepada tahrim, makruh tahrim, iaitu orang yang beristinja menggunakan air Zam-Zam. Masyaallah, mana boleh pergi cibuk pakai Zam-Zam? Tak boleh. Masyaallah, kerana itu air yang dimuliakan. Habis air apa orang Mekah pakai? Orang-orang di Saudi ni pakai air apa? Air telaga yang diwakafkan oleh Osman Al-Affan lah. Orang Mekah tu berapa ramai jadi wali Allah, berapa ramai yang jadi imam di Mekah, berapa ramai yang sembahyangnya hari-hari di Masjidil Haram. Tapi tumbuh nabatat lahmatun dabat, dan tumbuhnya daging-daging mereka tadi dari sumber air yang diinfakkan oleh Sayyidina Osman. Ini orang cerdik, usahawan yang paling cerdik. Di dunia dia kaya, di akhirat pun dia kaya lagi. Insyaallah barakallahu taala. Antara yang paling kaya lagi siapa selain Osman? Abu Bakar. Dia punya kaya Abu Bakar, bisnes dia tu dia fikir tentang mati je. Ketika mana Nabi tanya tentang tanah anak yatim, tanah fidak, insyaallah barakallahu taala anhu. Ini tanah Nabi SAW berhenti di masjid di Madinah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an langsung keluarkan harta. Aku beli tanah ni Rasulullah. Aku beli tanah Rasulullah, wakaf jadi masjid. Jadi masjid. Malam ni mana saja ada kuliah-kuliah ilmu, semua pahalanya pergi ke Abu Bakar. Kenapa pergi kepada Abu Bakar? Karena Abu Bakar lah pencetus Masjid Nabawi, dan disitulah pengajian pertama ataupun pengajian awam untuk orang Islam berlaku. Jadi bila datang daripada masjid tu, cabangan ilmu tadi turun pada sahabat. Sahabat pergi turun pula pada negeri-negeri lain, turun pada negara-negara lain, masuk masjid-masjid lain, sampai tanah Melayu kita ni. Subhanallah taala. Mana puncanya? Abu Bakar As-Siddiq bina Masjid Nabawi. Subhanallah taala. Sebab inilah kematian yang dicemburui. Bukan kita nak mati macam orang kaya Malaysia duduk di atas bukit tu, masyaallah tabarakallah taala anu. Kalau sebut nama takut pula tak. Tapi kita sebutlah Lim Goh mati macam mana. Kuburnya tu besar, masyaallah tabarakallah taala anu. Memorial Park tu besar. Every month perabot baru masuk. Masyaallah. Sofa lama keluarkan, masuk sofa baru, meja, table, snooker, apa semua masuk dalam tu. Ada gotong bangun nak main snooker dalam tu. Masyaallah taala. Tidak, tak pakai kerusi palut lagi. Selang sebulan keluar, tapi ada orang nak ambil tak kursi-kursi, tak nak. Ini kursi hantu punya, kata dia, masyaallah. Ini kursi hantu punya, hantu sudah duduk, tak boleh pakai. Bakar. Kekayaannya yang disia-siakan oleh orang hidup. Orang hidup sia-siakan kekayaan yang ada pada dia. Namun Sayyidina Utsman Al-Affan radhiyallahu an, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, kalau kita bagi kubur mereka, kita tengok, ya Allah, tanah rata saja. Hanya batu penanda bagi dia. Tapi kebahagiaan yang ada dalam tu Raudatul Jinan. Di antara taman-taman syurga yang dia dapat dalam tu. Masya-Allah tabaraka. Inilah kematian yang perlu kita cemburui dah. Maka mana dua perkara yang hendak kita lupakan? Yang kena lupakan, ingat diri kita apa? Pertama sekali, lupakanlah kebajikan kamu kepada orang lain. Ini paling berat ni. Insya-Allah tabarakallah. Kita duk sibuk ingat kebajikan kita pada orang. Dulu saya pernah tolong awak tau. No. Enggak. Awak dulu miskin, saya yang tolong awak. Masya-Allah tabarakallah taala. Dia akan ungkit pemberian dan kebaikannya kepada orang. Hak ni kena lupakan, insya-Allah. Itu jenis. Jadi ini maksudnya apa? Pengarang kitab rahimahullah taala ajar pertama, yang pertama tadi iman. Iman apa dia? Ingatkan Tuhan. Yang kedua apa? Yang pertama ihsan. Ihsan tadi, ingat Tuhan. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tara fa innahu yara. Yang kedua tu apa dia? Inilah ingatkan kematianmu, maknanya orang yang diberikan kebijaksanaan. Yang ketiga, lupakan kebajikan kamu kepada orang lain. Ini namanya ikhlas. Inilah ikhlas, makam ikhlas. Makam ikhlas ni kamu memberi sedangkan kamu tak tahu, ataupun memberi dalam keadaan tak ambil tahu. InsyaAllah. Saya ingat almarhum Ustaz Arif Zaki, masya-Allah. Beliau pernah mengajar di sini ya, masya-Allah tabarakallah taala. Almarhum Ustaz Arif Zaki, waktu saya bawa kitab, saya mengaji di rumah dia dulu di Sungai Batang, masya-Allah tabarakallah taala di Mahat Yasiniyah, Yayasan Yasiniyah tu, arwah ayah dia punya. Saya duduk, saya ingat lagi situasi macam mana. Dia di atas kursi lagi ni, saya di bawah. Pegang kitab kuning tu, nadah dengan beliau, masya-Allah tabarakallah. Baca hadis yang ke-6 berkaitan ikhlas, masya-Allah tabarakallah taala. Dia cakap, kita pun sudah maklumlah beliau punya suara macam mana. Apa makna ikhlas? Suara dia tak kena.
tak apa dengar. Kita datang dekat. Saya kata, ma'araf tu makna ikhlas. Saya tak tahu makna ikhlas. Kita nak dapatkan jawapan beliau lah, Masya Allah. Dia kata ikhlas ni kita buat perumpamaan macam ni. Ni saya selalu ulang, mana-mana tempat pun saya ulang, kerana saya gemar apa yang dia katakan. Ikhlas ni macam orang yang kelaparan. Orang lapar, tiba-tiba dikurniakan makanan yang lazat-lazat. Dapat makan malam tu apa dia? Makan kapu 3 rasa. Subhanallah ta'ala anu. Dapat makan siakap steam limau, steam halia ke apa ala kulli halam, masya-Allah. Dapat makan biryani kambing kuzi. Masya-Allah. Macam-macam. Tengah lapar dihidangkan benda nikmat macam tu. Allah, masya-Allah. Mahal macam mana pun bayar. Kenapa? Kerana lapar. Makan sedap, kerapunya sedap, syakapnya sedap, kuzi kambingnya sedap, biryaninya sedap, masuk dalam perut dah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Ya gulul, alhamdulillah. Dia pun cakap alhamdulillah. Besok pagi dia bangun. Dia pergi tandas. Alhamdulillah. Pergi tandas, minta mana dengan izin dah. Perut dia buang. Dia buang, kemudian dia keluar daripada tandas. Ada tak dia terasa kesal, sayangnya buang kuzi kambing malam tadi, insya-Allah. Ada tak terasa alamak kesiannya siakap 3 rasa malam tadi, masya-Allah. Yang itu ikhlas dalam memberi. Tapi nak katakan lupa tu macam mana? Saya tanya yang ada dalam ni, siapa boleh jawab? Insya-Allah rezeki malam ni saya belanja lah biryani. Subhanallah ta'ala anu. Saya nak tanya dalam ni, siapa ingat selama hidup dia berapa kali dia masuk tandas? Subhanallah ta'ala. Berapa kali dia masuk tandas? Semua hidup lama sangat. Bulan ni berapa kali dia masuk tandas? Subhanallah ta'ala. Macam itulah ikhlas. Kita memberi tanpa kita ingat. Subhanallah ta'ala. Beri pada tandas kan, kita dah buang kita keluar, tapi tak ada siapa ingat berapa kali dia masuk tandas. Macam tu tangan bila mengulur masuk dalam tabung, jangan dikira berapa kali bagi. Kebaikan berapa kali bagi kebaikan pada orang, jangan kira berapa kali kita bagi kebaikan pada orang. Dia kira, engkau ni aku tolong, kau ni dah dekat 10 kali tau. Duk kira macam Allah Ta'ala anu. Jadi di mana maqam ikhlas tu? Ikhlas ni bukan kerja mulut, kata Syekh Abdul Qadir Mandili. Syekh Abdul Qadir Mandili sebut di dalam kitab Penawar Bagi Hati pada bab ikhlas. Ikhlas itu bukanlah kerjanya mulut tetapi kerjanya hati. Betapa banyak daripada masyarakat ataupun manusia pada hari ini menyebutkan ikhlas tu pada mulut. Tuan Haji apa susah fresh orange Tuan Haji, insya-Allah. Tak apa Ustaz, tak apa, saya ikhlas. Ikhlas bil lisan. Tapi hatinya, kenapalah Ustaz datang waktu-waktu macam ni, aku dah nak tidur ni, insya-Allah tabarakallah taala. Fil lisannya ikhlas, insya-Allah. Tapi fil qalbi, dalam hatinya tadi dia berharap-harap, jangan datang lain kali, insya-Allah tabarakallah taala. Ni urusan hati tu, kita tak boleh nak judge orang tu ikhlas ke tak ikhlas, tak boleh. Kerana ini kerja hati. Nampak muka cengeng je, makanlah, insya-Allah tabarakallah. Rupanya itulah orang yang paling ikhlas, insya-Allah ta'ala. Kita tak tahu. So kita tak boleh kata dia ni tak ikhlas tolong kau ni. Tak boleh cakap macam tu. Itu hukum memang tak boleh. Tak kena, sebab itu bukan pekerjaan mulut, tu kerjanya hati. Tak ada siapa tahu urusan hati. Saya mencintai seseorang, belum tentu orang boleh judge mengatakan saya cinta dia. Walhasil saya berpura-pura tak mencintai. Contoh, ini berlaku kepada siapa? Qais dan Laila. Disebut dalam kitab Al-Lail wal-Lail, 1001 malam. InsyaAllah kalau baca buku tu, hayal kita duduk. Buku 4 jilid Pak Imam, tu Imam, insya-Allah tabarakallah taala anu. Begitu buku dia. Satu tebal gini, duduk khalid baca, bahasa tinggi pula tu. Insya-Allah tabarakallah taala anu. Dia punya puitis Arab. Saya minta maaf bagi tahu terang-terang, bukan semua kita Arab kita boleh baca. Bukan semua kita Arab kita boleh baca. Kadang-kadang kita Arab tu, orang Arab pun tak boleh baca. InsyaAllah tabarakallah. Arab pun tak boleh baca. Apa benda ni? InsyaAllah tabarakallah ta'ala anhu. Dia punya balaghahnya, mantiknya, badi'nya, ma'aninya, ilmu funun dan sebagainya daripada penulisan-penulisan Arab tu karyanya tinggi. InsyaAllah. Contoh, ada masa saya ngaji, saya ingat lagi, kitab Ar-Rijalu Haulur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu kitab cerita tentang lelaki yang ada di sekeliling Nabi. Kitab tu mudah baca. Tapi bila kita salah beli satu kitab ni Ar-Rijal wan Nisa Haulur Rasul, dia tinggi bahasa dia. Nak faham pun apa dia cakap sebenarnya ni, masya-Allah. Sebab kadang-kadang ada bahasa dalam kitab kamus tak ada. Dia kena buka mu'jam. Dia nak buka kamus tak jumpa, dia kena buka mu'jam. Mu'jam ni apa ni? Macam kamus dewan. Dia macam kamus dewan.
alih bahasa Arab ke bahasa Arab. Masya-Allah. Macam kamu dewan kan bahasa Melayu ke bahasa Melayu. Masya-Allah tabarakallah. Hak tu sampai sekali perumpamaannya. Jadi ingat 4 pesan dia, ingatkan Tuhanmu, ingatkan kematianmu, kemudian lupakan kebajikan kamu kepada orang lain, dan sama juga perenggannya apa? Lupakan kejahatan orang lain kepada kamu. Orang buat jahat pada kita tu, kita serendang kat tangan, tak apalah. Nanti kita akan sambung lagi cerita bab kejahatan orang lain kepadamu ini. Ingatkan saya. Kalau tak ingatkan, bulan depan saya terus zup lajak ke bawah aja. Masya Allah, Ustaz, bab lupakan kejahatan orang lain belum habis. Cakap kita, insya-Allah tabarakallah taala anhu. Insya-Allah kita akan sambung pada siri akan datang. Wallahu taala alam. Lah ni masa terasa cepat betul dah, Ustaz datang lambat. Masa pula habis cepat. Insya-Allah. Mudah-mudahan Allah taala beri inayah dan taufik pada kita, mudah kita faham apa yang cuba disampaikan oleh nama kita punya pimpinan, iaitu almarhum Seri Paduka Sultan Perak, Sultan Alang Iskandar Shah qaddasallahu lahu. Maka insya-Allah sekadar itu saja kita pada malam mulia ini. Salah silap tutur bicara saya, apa yang saya sampaikan kalau tak bertepatan dengan murad kita, pada Allah Jalla Jalaluhu wal Azam saya minta ampun. Barisan ayahanda, ibunda, adinda, kekanda sekaliannya, saya nyusun 10 jari mohon maaf di atas ketelajuran kata-kata saya apa sampai kalau tak bertepatan murad kita. Pada Allah Taala saya minta ampun. Pada hadirin ayahanda, ibunda, adinda, kekanda, saya mohon ditegur diri ini dengan teguran bisawab. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma liqudri unsa wa dzakarallahu maftah alaina futuhal 'arifin innas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa sunna ulaika rafiqai arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad nabiyil karim wa ala alihi washabihi baraka wa sallallahu alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.